Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Saya, Penguasa Kanan Bomba 2, Muhammad Syazwan bin Ramli dari Bahagian Keselamatan Kebakaran, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kuala Lumpur akan berkongsikan satu tajuk Perpasangan Keselamatan Kebakaran, Sistem Perlindungan Kebakaran Aktif. Semua bangunan mempunyai sistem perlindungan tersendiri yang mengikut keperluan dan kategori penggunaan bangunan tersebut. Merujuk kepada jadual ke-10, Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984, semua keperluan perpasangan keselamatan kebakaran akan dirujuk dengan kumpulan maksud bangunan atau bahaya pendudukan, di mana penentuan perpasangan keselamatan kebakaran ini akan menilai keluasan lantai atau ketinggian premis tersebut. Secara umumnya, terdapat beberapa perpasangan keselamatan kebakaran sistem perlindungan aktif ini yang akan diterangkan dalam perkongsian kali ini. Perpasangan keselamatan kebakaran yang utama dalam mencegah dan mengawal kebakaran adalah pilih bomba. Pilih bomba merupakan satu sumber air utama memadam kebakaran. Ia merupakan satu medium pemadaman yang sangat efektif dalam mengawal dan memadam kebakaran. Terdapat dua jenis pilih bomba, iaitu pilih bomba awam dan pilih bomba persendirian. Pilih bomba awam berwarna merah, manakala pilih bomba persendirian berwarna kuning, milikkan dan sumber air adalah dari kawasan premis tersebut. Jarak antara pilih bomba dalam kawasan pembangunan itu hendaklah dalam jarak 91.5 meter dan terletak di sepanjang laluan akses bomba disediakan. Terdapat dua reka bentuk sistem pilih bomba, iaitu pilih bomba biasa dan pilih bomba bertekanan. Pilih bomba biasa menggunakan sumber air dari sistem pengairan paip domestik daripada pihak berkuasa air atau PBA. Sistem pilih bomba bertekanan pula menggunakan air yang disalurkan dari tangki simpanan yang berkapasiti 135,000 liter yang diberikan tekanan oleh pam di hujung aliran pengeluaran pilih bomba. Sistem pilih bomba bertekanan ini hendaklah dipertalikan kuasanya pada sambungan sistem jana kuasa bantuan atau genset agar pam dapat dikuasakan walaupun sumber bekalan elektrik utama dimatikan atau terpadam. Kedudukan pilih bomba sekurang-kurangnya 2 meter dari bangunan dan tidak boleh dihalang oleh apa-apa binaan atau perkakasan. Bagi premis komersial, perlu disediakan kabinet hos yang terdiri daripada 2 gelung hos dan 1 nozzle di dalam kabinet tersebut dan perlulah berhampiran dengan pilih bomba. Pemasangan dan spesifikasi pilih bomba hendaklah merujuk kepada MS 1395. Sistem semburan air automatik ataupun sprinkler merujuk Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam UUK 133, pemasangan semburan ertinya sesuatu pemasangan bekalan air, pam, injap, tempat pancuran yang diatur sedemikian supaya secara automatik dapat mengesan sesuatu kebakaran dan melawannya dengan air, membunyikan penggera serta memadam kebakaran dan dipasang mengikut edisi semasa kaedah-kaedah Jabatan Perkhidmatan Bomba bagi pemasangan semburan air atau piawai lain yang diluluskan. Automatik berertinya satu alat atau sistem yang memperuntukkan fungsi kecemasan tanpa memerlukan campur tangan manusia. Sistem yang beroperasi apabila mengesan peningkatan haba pada cecair yang terdapat pada kepala penyembur yang mempunyai suhu tertentu sebelum pecah. Secara umumnya, bagi bangunan pejabat, contohnya, kepala penyembur mempunyai takat suhu 68 darjah Celsius yang membolehkan
sprinkler ini bertindak. Sistem ini mempunyai satu tangki air, satu set pump yang terdiri daripada joki, duty dan standby, paip penghantar, injap kawalan, panel kawalan pump, kepala penyembur ataupun sprinkler head dan injap air masuk breaching inlet yang terletak di luar bangunan. Sistem pepasangan keselamatan kebakaran ini juga perlu menggunakan sistem kuasa bantuan jana kuasa ataupun genset sekiranya bekalan kuasa elektrik utama terputus. Keperluan isi padu tangki air simpanan untuk sistem ini adalah bergantung kepada jenis kemebahayaan dan ketinggian setiap bangunan yang dikategorikan melalui ordinary hazard. Secara umumnya, keperluan sistem ini dipasang pada bangunan yang melebihi 1000 meter persegi dan 7000 meter padu merujuk kepada Jadual ke-10 Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984. Sistem penggera kebakaran. Sistem penggera kebakaran adalah sistem yang memberitahu penghuni tentang berlakunya sesuatu kebakaran atau kecemasan di dalam bangunan. Penggera kebakaran akan membunyikan loceng kecemasan untuk mengisyaratkan penghuni mengosongkan atau melakukan pencegahan kebakaran di peringkat awal sebelum ketibaan anggota bomba. Keperluan kepada sistem penggera ini dapat dirujuk kepada Jadual ke-10 Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984. Sistem pengesan haba dan asap. Sistem ini akan memberi isyarat apabila mengesan asap atau haba sekiranya berlaku kebakaran. Isyarat akan dihantar kepada peti penggera tentang kedudukan lokasi sistem penggera asap atau haba ini diaktifkan dan akan membunyikan loceng kecemasan sebagai isyarat kepada penghuni bangunan untuk bertindak bagi menyelamatkan diri. Penentuan pepasangan keselamatan kebakaran ini juga ditentukan kepada kumpulan maksud dan bahaya pendudukan sesuatu bangunan dengan merujuk kepada Jadual ke-10 Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984. Seterusnya, sistem pancur kering ataupun dry riser. Sistem pancur kering merupakan satu unjuran paip secara menegak bagi memadam kebakaran di bangunan tinggi. Keperluan pepasangan keselamatan kebakaran ini adalah bagi bangunan yang berketinggian 18.3 meter hingga 30.5 meter. Bagi pepasangan paip pula, untuk ketinggian bangunan 18.3 meter hingga 22.8 meter adalah paip berdiameter 100 mm digunakan dan dilengkapkan dengan aliran masuk dua hala ke dalam sistem. Bagi pepasangan yang berketinggian 22.8 meter hingga 30.5 meter adalah menggunakan paip berdiameter 150 mm dan aliran masuk ataupun breaching inlet 4 hala digunakan. Kedudukan alir masuk ini hendaklah berhampiran dengan pili bomba yang berjarak 30 meter dan berhadapan dengan akses masuk perkakasan bomba. Penempatan injap pelantar atau landing valve bagi sistem pancur kering ini hendaklah berada di dalam lobi terlindung di setiap aras dan perlu disediakan dengan 2 hos dan 1 nozzle bersamanya. Penggunaan sistem pancur kering ini akan diberi tekanan dengan menggunakan jentera ke alir masuk utama dan dialirkan melalui paip pembekal ke nozzle yang digunakan. Sistem pancur basah ataupun wet riser. Sistem ini juga merupakan sistem paip secara menegak yang digunakan pada bangunan yang melebihi 30.5 meter tetapi tidak melebihi 61 meter, melainkan dengan kebenaran ketua pengarah bomba yang membenarkan sehingga 70.15 meter. Sekiranya terdapat bangunan yang melebihi 70.15 meter, sistem pancur basah peringkat kedua hendaklah diadakan dan untuk peringkat seterusnya. Tetapi peringkat kedua dan peringkat seterusnya ini juga tidak dibenarkan melebihi daripada 70.15 meter.
Pemasangan dan ujian sistem pancubasah ini adalah tertakluk kepada Malaysia Standard 1489 bahagian kedua. Muatan tangki bagi sistem ini adalah 45,500 liter bagi tangki utama, manakala bagi tangki pemecah berperingkat adalah 1,137.5 liter. Penempatan injap pelantar ataupun landing valve juga berada di dalam lobi terlindung bagi tiap-tiap ruangan akses menentang kebakaran. Komponen dalam sistem ini adalah sistem pam, tangki, panel kawalan pam, injap pelantar, injap alir masuk, injap pelepas udara atau air release valve dan injap pelantar 3 hala yang terletak pada atas bangunan. Saiz paip pembekal yang digunakan adalah berdiameter 152.4 mm dan diuji secara hidrostatik pada tekanan melebihi 50% tinggi daripada tekanan kerja yang dikehendaki dan diuji tidak kurang 14 bar selama 24 jam. Sistem yang seterusnya adalah sistem salur bantu mula ataupun sistem hose reel. Sistem ini merupakan pepasangan keselamatan kebakaran yang boleh digunakan oleh orang awam untuk mencegah kebakaran pada peringkat awal. Keperluan kepada pepasangan ini juga tertakluk kepada jadual ke-10 Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984. Lokasi penempatan alat ini hendaklah di kawasan yang mudah dilihat, senang digunakan, seperti di laluan koridor, berdekatan dengan tangga atau lobi terlindung. Kapasiti tangki gelung hos atau salur bantu mula ini adalah sebanyak 2,275 liter bagi setiap gelung pertama dan bagi setiap gelung hos tambahan adalah 1,137.5 liter dengan kapasiti maksimum bagi setiap gelungan seterusnya adalah 9,100 liter. Jarak kedudukan salur bantu mula ini adalah 30 meter antara satu salur bantu mula dan satu salur bantu mula mengikut jarak perjalanan. Komponen dalam sistem ini adalah melibatkan sistem pam iaitu duty dan standby sahaja, tangki, panel kawalan pam dan gelendung hos serta nozzle kawalan pancutan secara jet atau spray dan boleh ditutup. Kedudukan pam dan tangki juga berbeza. Terdapat beberapa reka bentuk bagi kedudukan pam ini iaitu kedudukan tangki di bawah yang menggunakan pam sama ada elektrik atau enjin gasolin, ataupun kedudukan tangki di atas bangunan yang menggunakan graviti dan masih lagi menggunakan sistem pam. Sistem pepasangan tetap gas. Selanjutnya, selain daripada sistem pemadaman menggunakan air, terdapat juga kawasan atau ruangan yang sensitif atau kurang berkesan dengan medium pemadaman air. Sistem pepasangan keselamatan kebakaran jenis ini menggunakan gas. Lokasi penempatan sistem ini melibatkan ruangan elektrikal dan mekanikal seperti bilik transformers, bilik suis utama dan bilik jana kuasa. Terdapat juga kawasan lain selain daripada bilik elektrikal dan mekanikal ini seperti ruangan pembedahan, penyimpanan dokumen yang memerlukan kelembapan yang rendah seperti arkib ataupun bilik fail. Sistem pepasangan ini selalunya dipasang di kawasan yang tidak berpenghuni. Ini kerana apabila sistem ini dilepaskan, tujuannya adalah untuk mengurangkan kepekatan oksigen sehingga takat kebakaran itu berhenti. Sistem pemasangan yang popular di negara kita adalah jenis menggunakan gas karbon dioksida. Namun, kini terdapat sistem pemasangan tetap yang lebih baik menggunakan
gas jenis FM200 atau inert gas 55. Dalam sistem pepasangan keselamatan kebakaran, sistem bantuan menentang kebakaran. Sistem bantuan menentang kebakaran ini juga merupakan tambahan sistem dari sedia ada untuk lebih efisien. Keperluan kepada sistem ini juga penting bagi sesuatu kawasan yang mana kawalan daripada jadual ke-10 Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 tidak dapat digunakan, tetapi masih ada kemerbahayaan kepada bangunan tersebut dan juga anggota penyelamat dalam operasi memadam kebakaran. Sebagai contoh, sistem pengurusan asap ataupun smoke spill system. Sistem pengurusan asap adalah satu elemen yang penting untuk penghuni melepaskan diri dalam keadaan asap yang memenuhi ruang. Sistem ini digunakan secara mekanikal ataupun semula jadi. Sesuatu ruang yang tertutup perlunya ada sistem pengurusan asap yang baik bagi membolehkan penghuni melepaskan diri. Bagi keperluan pepasangan ini, untuk anggota bomba pula, membolehkan mereka memasuki ruangan tersebut untuk memadam punca kebakaran tanpa halangan kepulan asap yang tebal. Selain itu juga, pengeluaran asap panas ini juga mengurangkan kemerebakan api dalam ruangan terkepung agar tidak merebak. Merujuk kepada Malaysia Standard 1780 tahun 2005, sesuatu kawasan di bawah tanah seperti kawasan tempat letak kereta yang melebihi 1000 meter persegi yang mana ruangan tertutup perlu diadakan sistem pengurusan asap, di mana kemasukan udara dan pengeluaran asap boleh dikawal dari bilik kawalan melalui panel penggera kebakaran. Sekiranya kawasan tersebut kurang daripada 1000 meter persegi, satu pengudaraan asap juga hendaklah diadakan dengan bukaan semula jadi bagi pengudaraan baru adalah 2.5% daripada luas lantai kawasan tersebut. Tugas sistem pengudaraan ini adalah untuk memastikan laluan keluar dari bangunan itu selamat digunakan. Sistem pengurusan asap ini membolehkan asap panas bergerak keluar daripada bangunan dengan cepat, seterusnya mengurangkan kemerebakan. Tugas exhaust fan adalah menyedut keluar asap melalui atas atau sisi bangunan mengikut reka bentuk jurutera, manakala udara semula jadi atau fresh air akan menolak dan menggantikan asap panas dari bawah. Seperti yang kita lihat pada gambar rajah tersebut, fresh air atau udara segar akan ditolak masuk ke ruangan tersebut, manakala sistem exhaust akan menyedut asap keluar melalui gegelung tertahan api yang berketahanan 1 jam di atas siling dan membuang asap tersebut keluar daripada bangunan. Ini akan mengurangkan kemerebakan api yang lebih besar atau reka bentuk pengurusan asap ini akan menghalalkan kemerebakan ke kawasan yang kurang berisiko atau menjauhi laluan keluar atau masuk sesebuah bangunan. Sistem isi tekan, pressurized system. Sistem isi tekan atau pressurized system adalah bertujuan memastikan jalan keluar itu selamat dan bebas asap dengan menyalurkan tekanan positif dalam ruangan tersebut. Kepentingan pengudaraan sistem isi tekan ini juga sama seperti sistem pengurusan asap. Tetapi, sistem isi tekan ini terletak di ruangan lobi menentang kebakaran dan lobi terlindung yang mana menghubungkan tangga keselamatan dan laluan koridor terlindung. Kawasan ini juga memberikan kawasan untuk anggota bomba bertempat atau staging ataupun mengoperasikan pepasangan keselamatan kebakaran seperti sistem pancur basah, menghidupkan suis pengasingan elektrik dan menggunakan lift bomba. Suis pengasingan elektrik ataupun fireman switch. Suis pengasingan elektrik digunakan untuk mengasingkan bekalan kuasa elektrik bagi sesuatu zon ataupun tingkat yang berkenaan pada bangunan.
Ini bertujuan agar operasi pemadaman dapat dijalankan dengan selamat kepada anggota bomba dan mangsa. Merujuk kepada Undang-Undang Kecil 240, tiap-tiap lantai atau zon sesuatu tingkat yang berkeluasan bersihnya melebihi 929 meter persegi hendaklah dilengkapi dengan suis pengasingan elektrik yang ditempatkan dalam kepungan tangga untuk membolehkan pemotongan bekalan kuasa elektrik ke tingkat atau zon yang berkenaan yang menggunakannya. Walau bagaimanapun, lampu kecemasan dan pepasangan keselamatan kebakaran yang lain di tingkat tersebut masih lagi boleh digunakan dan berfungsi. Seterusnya, telefon bomba. Sistem ini merupakan sistem bantuan pepasangan kepada anggota bomba dalam memudahkan hubungan dengan bilik kawalan kebakaran. Ianya juga boleh digunakan oleh penghuni untuk berhubung dengan bilik kawalan sekiranya dalam situasi kecemasan. Kedudukan telefon bomba adalah di tangga menentang kebakaran, bilik pam, bilik jana kuasa dan bilik motor lift. Telefon bomba ini juga boleh dicantumkan dengan sistem siar raya sedia ada yang boleh digunakan untuk memberi arahan kepada keseluruhan bangunan melalui sistem siar raya bangunan. Bagi sistem siar raya, sistem yang menggunakan mikrofon, amplifier dan pembesar suara yang membolehkan meningkatkan kekuatan suara untuk memberitahu sebarang kecemasan atau kebakaran yang berlaku dalam sesebuah bangunan. Ini agar penghuni dapat membuat pelepasan diri. Keperluan sistem ini adalah bagi bangunan yang melebihi 30.5 meter yang berstatus komersial seperti hotel, tempat perhimpunan dan kompleks membeli belah. Rujukan bagi sistem siar raya ini adalah tertakluk kepada Undang-Undang Kecil 239, Sistem Komunikasi Suara di dalam Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984. Lift bomba. Sistem yang terpenting bagi akses kepada tingkat-tingkat bagi bangunan yang melebihi 18.5 meter. Rujukan ini adalah tertakluk kepada Undang-Undang Kecil 243, lift bomba. Lift bomba merupakan pengangkutan ketika berlaku kecemasan dalam bangunan. Pasukan bomba akan mengaktifkan lift ini kepada fireman mode dengan menghidupkan switch yang selalunya terletak berhampiran pintu lift yang terletak di ruangan akses menentang kebakaran dari paras lantai tertuan untuk ke tingkat yang berlakunya kecemasan. Lift ini juga dilengkapi dengan kuasa pendua yang menggunakan sistem jana kuasa sekiranya bekalan kuasa elektrik terputus. Saiz lift bomba adalah 2 kali lebar daripada saiz lift biasa. Ini memudah anggota untuk membawa usungan mangsa dan juga peralatan. Bagi bangunan yang besar, keperluan lift bomba ini adalah bergantung kepada jarak antara satu lift bomba ke satu lift bomba yang lain, yang mana jarak itu tidak melebihi 61 meter. Ruangan akses menentang kebakaran ini adalah terdapatnya tangga keselamatan, sistem pancur basah atau kering dan suis pengasingan elektrik yang mana kawasan tersebut dilindungi dengan dinding batu bata dan pintu ketahanan api 2 jam. Tuan-tuan, begitulah perkongsian yang dapat saya kongsikan pada sesi kali ini. Semoga ianya memberi manfaat kepada semua. Saya sudahi dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.